Ombak itu tidak besar, hanya perahu yang kecil. Jangan hanya minta diringankan ujian, tetapi pintalah dikuatkan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Masyita untuk kita membincangkan mengenai subjek asas sains komputer tingkatan 3 bagi bab 3 pembangunan algoritma. Pada hari ini kita akan fokus kepada satu subtopik sahaja. Subtopik yang akan dibincangkan pada hari ini ialah 3.1.3 iaitulah menulis pseudocode dan catat alir bagi bucket sort. Di dalam tingkatan 3 bagi subtopik ini kita telah mempelajari mengenai menulis pseudocode dan catat alir bagi linear search, binary search dan bubble sort. So ini yang terakhir untuk kita belajar mengenai menulis pseudocode dan catat alir untuk bucket sort. Apa itu bucket sort? Bucket sort ialah isihan yang menyusun item mengikut kategori. Isihan itu bermaksud kita nak menyusun mengikut kategori. Item akan dimasukkan ke dalam baldi mengikut kategori yang ditetapkan. Penggunaan baldi akan menggunakan formula NB ataupun new bucket, bahasa Melayunya baldi barulah, iaitulah had atas punca kuasa kepada N. Contoh, kita ada 20 item dan punca kuasa 20, kita akan dapat 4.472, iaitulah kita akan gunakan 5 baldi. Tak bolehlah ambil 4 baldi, so kita kena gunakan 5 baldi. Okey, kita tengok satu contoh soalan yang kita akan perincikan selepas ini. Ini adalah pseudocode untuk bucket sort. Soalannya, anda perlu mengisi senarai item mengikut susunan menaik. Susunan menaik maksudnya daripada susunan yang kecil kepada susunan yang lebih besar. Kita katakan di sini pemboleh ubah L adalah senarai item. Jadi dalam senarai item diberikan nombor 43, 22, 8, 12, 16, 32, 29, 48, 5 dan 25. N adalah berapakah bilangan item di dalam senarai L. Okey, kita kira semua ni dan ada 10. I adalah kedudukan item dalam senarai L dan indeks akan selalu bermula dengan kosong. NB, bilangan baldi yang diperlukan. Berapa bilangan baldi yang kita perlukan? J, kedudukan baldi yang akan sentiasa berubah dan J akan equal dengan kosong. Sebab kita awalnya kita akan bermula dengan kosong dan seterusnya akan meningkat 1, 2, 3, 4 lah mengikut kepada keperluan soalan. So ini ialah pseudocode untuk bucket sort. Kita ada mula, kita mesti isytiharkan, setkan senarai L dan kita tuliskan item yang ada. Setkan senarai baharu. Nanti dalam formula nanti baru kita akan masukkanlah. Isytiharkan pemboleh ubah I, J, N dan NB. Setkan N kepada 10 sebab kita ada 10 item. Setkan NB adalah berapa bilangan baldi. Soalan di sini berapa bilangan baldi tu tak ada nilai yang spesifik. Okay, dalam soalan ni nanti cikgu akan pakai 5 baldi. Okay. Wujudkan baldi kosong. Sebab apa baldi kosong? Baldi yang ada tadi tu kita dah ada bilangan baldi dan baldi itu mesti kosong. Okay, bucket lah, bahasa Melayu baldi lah. Masukkan item ke dalam baldi. Macam mana kita nak masukkan item ke dalam baldi? Kita akan melalui gelong for. Gelong for di sini adalah daripada item kita nak masukkan ke dalam baldi. Setelah itu, kita masukkan J sama dengan kosong, itulah kedudukan baldi. So dalam ini kita nak menyusun dan mengisi item yang berada di dalam baldi tadi. Gelong yang di atas kita nak masukkan item dalam baldi. Gelong yang kedua kita nak menyisih atau kita nak menyusun item di dalam baldi. Kemudian cantum dan masukkan item dan papar senarai baharu dan tamat.
Okay, so kita akan tengok step by step. Okay, ini soalan. Anda perlu mengisi senarai item mengikut susunan menaik, indeks dan senarainya. Okay, cikgu letak kat sini supaya kita mudah lihat. Kita ada 10 item dan indeks bermula daripada 0 dan berakhir dengan 9. Setkan N kepada 0. Okey, kita akan bermula di sini iaitulah menggunakan pseudocode di sini daripada 5 hingga 10. Okey, 1 2 3 4 hanyalah kita isytihar dan sekarang ini kita nak menggunakan, kita nak masuk ke dalam gelong ini, kita akan mula daripada pseudocode nombor 5 hingga nombor 10. Okey, yang pertama adalah N sama dengan 10 iaitulah berapa jumlah item. NB sama dengan 5. Maksudnya bilangan baldi yang cikgu wujudkan ada 5. Kalau kamu nak letakkan 3 pun tak ada masalah. Okey, cuma sekarang cikgu rasa lebih sesuai letakkan 5. Wujudkan baldi kosong. Okey, sediakan bucket dan julat yang sesuai. So bucket di sini ada 5. Okey. Okey, kita dah ada 5 baldi di sini. Sekarang baldi tersebut perlu juga kita adakan julat yang sesuai. Okey, contohnya kita sediakan julatnya untuk 5 baldi tersebut. Kita tengok di dalam senarai ini nombor yang paling kecil adalah 5, nombor yang paling besar adalah 48. Jadi kita membayangkan kita boleh buat 5 baldi yang range-nya adalah 1 hingga 10, 11 hingga 20, 21 30, 31 40 dan 41 50. Okey, range dan juga berapa bilangan baldi ini terpulang mengikut kepada kesesuaian soalan. Okey. Okey, setkan I kepada 0. Indeks akan bermula daripada 0 sebab kita nak masukkan item di dalam bucket yang ada. Okay. 4I kurang daripada N. 0 kurang daripada 10. True, betul. Bila betul, kita terus kepada 10.1. Masukkan senarai dalam baldi. Senarai bagi indeks 0 iaitulah 43. Masukkan ke dalam baldi. Okey, dah selesai kita masukkan. Kira I sama dengan I tambah 1. Okey, I adalah 0 tambah 1 sama I sama 1. Maksudnya, I ni nanti akan menjadi 1. Kita dah masukkan item yang pertama. So kita nak tengok item yang kedua. Okey, seterusnya kita nak ke item yang sebelah dia. Tadi dah masukkan nombor 1, nombor 43. Nak masukkan pula item yang kedua. Masih lagi sama, setkan I kepada 0. 4I kurang daripada N. Kita rubahkan 1. 1 kurang daripada 10. Betul. Senarai 1 ialah 22. 1 indeks 1 itemnya ialah 22. Jadi masukkan nombor 22 di sini. Masukkan pada baldi yang ada julat yang sesuai. Dan sama balik. 1 tambah 1 jadi I sama dengan 2. Dalam gelong 4 sahaja. Gelong di sini 10, 10.1, 10.2. Seterusnya kita nak pergi kepada indeks ketiga. Iaitulah 2, nilainya 8. Masih sama, I sama dengan 0. 4I less than N, 2 kurang daripada 10. Betul tak? Betul, true. So kita tengok item di nombor 2 adalah 8 dan masukkan 8 dalam bucket. Dan kita pusing balik untuk item seterusnya. 2 tambah 1 jadi I sama dengan 3. Yang ni. Okey, sekarang adalah item yang keempat. Indeks ketiga nilainya adalah 12. Masih sama, setkan I kepada 0. 3 kurang daripada 10. Betul? Betul. So kita tengok item ketiga adalah 12 dan masukkan 12 pada bucket yang betul dengan range yang betul. Dan kita ulang balik. So tadi kita tengok adalah indeksnya 3, 3 tambah 1, 4. Kita akan tengok item kelima, indeks keempat itulah 16. I sama dengan 0. 4 kurang daripada 10, betul. Masukkan senarai I, senarai 4, itulah bernilai 16. Masukkan dalam bucket.
Dan kita ulang balik, 4 tambah 1 jadi I sama dengan 5 untuk indeks yang ke-6 iaitulah indeks 5. Sama juga I sama dengan kosong. 5 kurang daripada 10 betul. Setkan senarai 5 adalah 32 nilainya dan masukkan bucket 32 di sini. Tambah lagi 5 tambah 1 jadi I sama dengan 6. Okey, 6 indeks 6 nilainya 29. I sama dengan kosong. 6 kurang daripada 10 betul. Senarai 6 adalah 29. Terus masukkan 29 pada bucket di sini. Tambah lagi indeksnya 6 tambah 1 indeks 7 sebelah dia lah. Okay, sama juga I sama dengan kosong. 7 kurang daripada 10 betul. Setkan senarai 7 48 dan masukkan di sini. 7 tambah 1 indeks akan jadi 8. Setkan I sama dengan kosong untuk indeks 8. Itemnya 5. 8 kurang daripada 10 betul. Senarai 8 iaitulah 8. Nilainya adalah 5. Masukkan dalam bucket yang ini kerana julatnya 1 hingga 10. Dan indeksnya akan berubah. 8 tambah 1 jadi 9. Okey, indeks yang 9 setkan I sama dengan kosong. 9 kurang daripada 10 betul. Masukkan senarai I. Senarai I ada 25. Item 25 terus masuk ke bucket di sini. Dan tambah lagi 9 tambah 1 I menjadi 10. Okey, indeksnya I ditambah menjadi 10. Seterusnya, indeks yang ada hanyalah hingga indeks yang ke-9. Okey, kita pun dah masukkan semua nombor yang ada dalam item sini. Kita dah masukkan dalam basket. So, kita teruskan di sini. Masih lagi dalam atur cara ini. Setkan I sama dengan kosong. For I less than N. 10 kurang daripada 10. Betul ke salah? Salah. Bila salah, atur cara akan melaksanakan langkah 11 dan 12. 10.1, 10.2 kita dah tak akan buat. Bila dia false tadi, dia akan terus ke atur cara 11 dan 12. Maksudnya sekarang kita dah selesai memasukkan item ke dalam bucket. Okay, bila berlaku false tadi, atur cara, jadi dekat mana dalam kita punya atur cara ni kita akan laksanakan pula gelung for yang kedua. Gelung for yang kedua adalah kita nak isi item di dalam baldi. Okey. Okey, kita nak tengok setkan bucket pertama nilainya adalah kosong. Maksudnya indeks yang pertama lah kosong. Sebab kita ada 5 bucket. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bucket tetapi indeks bermula dengan kosong. 1, 2, 3, 4. Okey. Jika baldi kosong. Okey, baldi indeks yang pertama 0 kan. Baldi yang pertama kosong. True ke false? False lah sebab baldi ni tak kosong. Baldi ni ada isi. Kalau kosong dia akan jadi true di sini. Okey, sebabkan dia false, kita akan teruskan kepada isi item. Isi item maksud kita nak menyusun item yang berada di dalam bucket tersebut. Isi item menggunakan kaedah bubble sort. Tetapi di ruangan isi item kita tak perlu letakkan apa-apa sebab kita akan mengisinya menggunakan bubble sort. Bubble sort kita dah pelajari sebelum ini. Okey, kita nak susun ini mengikut apa? Soalannya adalah susunan menaik. Susunan menaik maksudnya nombor yang kecil kepada nombor yang lebih besar. So, kita akan isi item di sini. Dan dia menjadi 5, 8. Item yang telah kita isihkan. Okey, boleh untuk bucket yang pertama. Ni indeks bucket pertama ialah kosong. Dan apa nak buat seterusnya? Kita akan ulang balik gelung for ini iaitu J sama dengan 0 tambah 1. Jadi J adalah 1. Maksudnya kedudukan baldi yang kedua pula. Okey, so kita akan tengok bucket kedua nilainya 1. Indeks 1 kan bucket kedua. Okey, baldi 1 kosong. Baldi yang ni kosong. Betul ke salah? Salah sebab ada item dia false. Bila false, dia akan isi item menggunakan kaedah bubble sort. So, 12 dan 16 susunan menaik.
tak ada perbezaan lah. Tetap kita susun 12 dan 16. Kemudian kita ulang balik. Kedudukan baldi 1 tambah 1 jadi J sama dengan 2, iaitulah baldi yang di sebelahnya. Okay, kita nak tengok budak baldi ini, bucket ketiga, nilainya 2 sebab ini indeks kosong, indeks 1, indeks 2. Baldi 2 kosong. Baldi 2 kosong. Kosong ke tidak? Tak kosong sebab ada item. Jadi false. Bila false, kita akan isi item. Bila isi item, apa yang berlaku? Nilainya berubah. Susunan menaik 22, 25 dan 29. Seterusnya, berubah lagi kedudukan baldi. 2 tambah 1 jadi J adalah 3. Okay, apa yang berlaku? Kalau ada baldi kosong, kita akan teruskan kepada 12.1.1. Kita akan teruskan di sini. Sama kan? Formula seperti di sini. Okay, kalau di sini true lah. Kalau ada baldi kosong, teruskan di sini. Tapi sekarang baldi kita semuanya ada isi. Okay. Terus ke baldi seterusnya. Baldi keempat, nilai indeksnya adalah 3. Baldi 3 kosong. Kosong ke? Tak kosong sebab ada item. So jadi false. Dia terus ke isi item. Dan item diisi 32. Masih lagi lah di situ sebab dia hanya ada satu nilai. Seterusnya kita bergerak ke bucket yang kedua. 3 tambah 1 J4. Indeks yang ke-4. Okay, bucket kelima, indeks yang keempat. Baldi 4 kosong. Baldi ni kosong ke? Tak, false. Bila false, kita akan isi item dan kita akan susun 43, 48. Baliklah sebab kita nak susun dalam susunan menaik. Dan mesti ditambah balik. J 4 tambah 1 J sama dengan 5. Bilangan baldi lah. Okay, bilangan baldi sama dengan 5. So 5 kurang daripada 5, false. Sebab apa false? Sebab kita hanya ada 5 bucket. So, bila 5 ini indeks yang ke-5, dia bermaksudnya bucket yang ke-6. Ada ke bucket ke-6? Tiada. So hanya ada 5 bucket. Jadi apa nak berlaku? Terus kepada item ke-13 yang refer di sini sudoku tadi. So kita akan mulakan 13, 14, 15. Sebab tadi kita dah siapkan menyisih item di dalam baldi. Okey, so 13, 14, 15. Tamatlah kan? So 13, cantum dan masukkan item ke dalam senarai baharu. So ini adalah senarai baharu. Kita letak siap-siap 10 tempat sebab kita ada 10 item. So senarai baharu daripada bucket yang pertama kita susunlah 5 dan 8. Kemudian 12, 6. Masukkan mengikut urutan yang telah kita susun. Kemudian 22, 25, 29. Kemudian 32, 43, 48. So ini adalah cantum dan masukkan item ke dalam senarai baharu. Okey, yang ke-14, papar senarai baharu. Ini adalah senarai asal, iaitulah daripada soalan dan senarai baharu kita yang telah disusun mengikut susunan menaik. Terusnya tamatlah apabila kita dah paparkan senarai baharu. Ini adalah contoh carta alir daripada mula, isytiharkan, wujudkan baldi kosong, masukkan item. Okey, ini semua yang kita dah tengok tadi di dalam pseudocode. Tapi seterusnya adalah mengesan dan membaiki ralat. Mengesan dan membaiki ralat ni memang kita selalu jumpa daripada tingkatan 1 hinggalah tingkatan 3. So, mengesan membaiki ralat, pseudocode dan carta alir perlu dibina dan disemak untuk mengenal pasti ralat. Jika terdapat ralat, kaedah semakan meja dan teknik langkah demi langkah perlu digunakan. Contohnya di sini, dia soalan ini daripada buku teks. So, dia nak cari nilai 58 daripada senarai yang diberikan. Dan dia menulis satu pseudocode seperti di bawah. Okey, dia menggunakan kaedah binary search. Okey, so bila kita lihat satu persatu, dia ada masalah. Ada pseudocode ini salah. Jadi, output yang dikeluarkan tidak sama dengan output yang kita kehendaki. Okey, apa yang berlaku? Jawapannya adalah Maria tidak mengisytiharkan pemboleh ubah nilai cari.
dia tak ada nilai cari di situ. Yang menyebabkan gelung tidak berhenti hingga ke akhir senarai. Maksudnya gelung tu hanya jalan saja, dia tidak mencari satu nilai yang dia nak cari, yang dia nak dapatkan. Ada perbezaannya dan kita akan lakukan carta alir. Okey. Jadi apabila kita nak membaiki ralat, kita mesti mencuba dan memasukkan input supaya kita mendapat output yang dikehendaki. Sekian dahulu perkongsian untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dan Assalamualaikum.